فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang kasihi sahabatana saudara Birut Datuk Rais Al-Jalsah malam ini, akhwati wa akhawati al-a'izzah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita sekali merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinan dan inayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita ini akan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang ikhlas, kita mengharapkan Allah membimbing kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan nasihat-nasihat ataupun taujihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati wa akhawati al-a'izzah, di antara kelebihan orang yang menuntut ilmu ini, mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sempat baca pagi tadi dalam buku himpunan hadis-hadis yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, seorang ulama besar Nusantara lah, yang ma'ruf, yang pernah mengajar di Tarbiyah Derang, Bapak Senang. Seorang ulama yang tersohor, mengumpulkan lebih kurang 160 hadis dalam 4 kitab yang dikompilekan menjadi satu kitab. Kita jual dekat MTH dengan harga RM70. Kalau siapa-siapa ada duit lebih nak beli kitab lah. Hadis yang pertama menjelaskan tentang ilmu dan ulama. Dan hadis yang pertama daripada 40 hadis tentang ilmu dan ulama itu menceritakan, Nabi menggambarkan, Nabi menjelaskan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu at-Tirmizi.
mana Rasulullah bersabda, mafhumnya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang keluar untuk mencari ilmu ini diumpamakan oleh Nabi sebagai seorang mujahid. Ibarat penuntut ilmu ini sebagai seorang mujahid ataupun mujahidah, orang-orang yang sedang berjihad dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila ditanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, jika ditakdirkan keesokan harinya berlaku hari kiamat, maka apa yang engkau akan buat pada hari ini? Maka beliau berkata, aku akan menuntut ilmu. Aku akan menuntut ilmu. Betapa besarnya ganjaran orang yang keluar untuk menuntut ilmu. Akhwati wa akhwatil a'izzah, insyaAllah itu sebagai muqaddimahnya pada hari ini. Dan kita akan sambung balik pembacaan hadis kita, hadis yang ke-40, mana tidak berniat pun untuk nak mengajar, tapi untuk membaca lah. Mengajar ni rasa macam jauh lagi dan tak layak lagi untuk nak mengajar pun. Cuma nak membaca bersama-sama dan membaca apa yang disyarahkan oleh para ulama dan cuba uraikan sedikit sebanyak dan nak mengambil pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nak mengajar ni maknanya kita nak kena memiliki ilmu yang banyak, nak kena menguasai pelbagai bidang ilmu. Awalnya kita boleh mengajar macam ulama besar, macam syekh-syekh. Tapi kita ni sekadar nak membacakan sahaja, tak layak pun untuk nak mengeluarkan apa-apa fatwa. Masih jauh lagi untuk nak memberi pandangan mengenai agama kita. Kita hanya membaca dan menguraikan apa yang telah disyarahkan oleh para ulama. Akhwati wa akhwati al-a'izzah, sebelum ana nak memulakan, nak menyambung balik tentang hadis yang kedua ini, ana nak buat sedikit penjelasan pada apa yang telah disampaikan pada minggu lepas, bila mana melihat, mendengar ulama-ulama mensyarah hadis ni. Banyaklah perkara-perkara yang tersalah ataupun terlepas pandang. Ada dua perkara yang nak jelaskan. Yang pertama dekat kalimah wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, yang mana bila mana datang malaikat Jibril hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dia pun mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas pahanya. Pahanya tu paha A'rabi ataupun malaikat Jibril alaihi salam. Keadaan dia seperti duduk tahiyat awal itu. Dijelaskan oleh Dr. Usama, seorang ulama di Azhar. Dia menjelaskan kedudukan. Anda tengoklah dalam YouTube tu dia syarah. Maknanya seolah-olah duduk seperti duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk tahiyat awal, tangan di atas pahanya, bukan di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua iaitu tentang malaikat Jibril alaihi salam, yang mana malaikat Jibril ini tugas dia adalah penyampai wahyu, dan dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai surah, dalam pelbagai bentuk. Antaranya disebut oleh ulama kat sini, wa kana fil ghalib ya'tihi fi surah Dihiyati al-Kalbi as-Sahabi. Dihiyati al-Kalbi as-Sahabi ni seorang sahabat. Nama seorang sahabat Dihiyah bin Khalifah al-Kalbi, iaitu sahabat ini dia punya gambaran dia, wa kana ajmalu ahli zamanihi wa ahsanuhum suratan. Seorang sahabat yang handsome lah kat sini, yang segak, yang paling segak di zaman dia. Nama sahabat tu adalah Dihiyah bin Khalifah al-Kalbi. Sebab apa disandar kepada al-Kalbi tu? Mungkin ada cerita-cerita lah, mungkin